أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi kita diberikan nyawa dan nafas pada saat ini dapat kita gunakan dalam perkara mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi diberi nikmat, dua nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri setiap hari, yakni nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah masih lagi diberi nikmat kesihatan yang baik, masih lagi diberikan kepada kita nikmat keamanan dalam negeri ini, masih lagi Allah Ta'ala pilih kita pada malam ini sebagai penuntut-penuntut ilmu yang mudah-mudahan dengan kita memberikan masa untuk sama-sama kita menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi asbab, mudah-mudahan Allah Taala mengangkat wabak COVID-19 ini dan juga menjadi pemudah dalam kehidupan kita, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung kembali daurah kitab kita siri yang ke-9, insya-Allah, pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, membicarakan adab-adab persiapan untuk solat ataupun untuk sembahyang. Siapa yang ada kitab Rumi boleh buka muka surat 72, insya-Allah. Muka surat 72. Insya-Allah kita akan mulakan dengan bacaan doa, mudah-mudahan diberi kefahaman, kekuatan, istiqamah dalam kita mengamalkan ilmu ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasuli wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma amin. Allahumma rizqna hidayatan lis-shawab wa sidqan fil qaul wa ikhlasan fin niyati wal a'mal. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah bincangkan yang lepas berkenaan dengan adab-adab selepas gelincir matahari, maknanya adab-adab maknanya perkara-perkara yang sunnah kita lakukan bermula daripada selepas subuh sehinggalah sampai kepada zawal, yakni gelincirnya matahari. Dan juga dalam perbincangan kita yang lepas telah dinyatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah berkenaan dengan darjat seseorang hamba itu. Ini kita buat ulang kaji sedikit, iaitu ada darjat dipanggil darjat salim, darjat salim maknanya orang yang selamat, orang yang selamat pada hari itu, iaitu orang yang berjaya melaksanakan fardu dan juga meninggalkan maksiat kepada Allah. Golongan yang kedua, golongan yang rabih, golongan yang beruntung, artinya dia buat kefarduan, dia buat kewajipan, kemudian dia menambah dengan perkara-perkara sunnah, dan juga dia berjaya meninggalkan maksiat pada hari itu. Dan yang ketiga, golongan yang khasir, golongan yang cuai daripada fardu. Baik, kita akan masuk kepada adab-adab mempersiapkan diri untuk sembahyang. Maknanya setelah kita menunggu sehingga waktu hampir zawal, maknanya hampir gelincir matahari, maka kata Imam Ghazali rahimahullah, sebaiknya hendaklah kau bersiap-siap untuk sembahyang zuhur sebelum gelincir matahari. Maknanya kalau kita selesai daripada amalan-amalan yang telah kita buat, biasanya kalau kita di madrasah, kita akan buat pengajian kitab sehingga jam 12 tengah hari ataupun jam 11.45. Kemudian pukul 12 tu biasanya kita akan qailulah. Qailulah. Qailulah itu Allahumma salli ala Muhammad daripada perkataan qala yaqilu qailulatan, maknanya tidur sebentar. Tidur sedikit
daripada tidur yang panjang. Bila kata tidur sedikit tu mungkin 5 minit, mungkin 10 minit ataupun mungkin setengah jam memadai bagi kita, yang dipanggil sebagai tidur qailulah. Jadi kalau kita tidur lebih daripada waktu itu, maknanya macam kita tidur malam lah. Jadi tidur qailulah ni adalah tidur sebentar, tidur sedikit, ataupun disebut di sini tidur atau berehat-rehat sekejap sebelum gelincir matahari. Maknanya kalau 12.30 ke pukul 1 tu waktu matahari benar-benar berada terpacak di atas kepala, maka di waktu itulah yang sesuai. Dan juga ada sebahagian daripada ulama mengatakan maknanya qailulah ini adalah untuk kita merehatkan otak kita sebentar. Kita rehatkan otak kita yang mungkin tengah syaghal, tengah sibuk, mungkin fikir pasal dunia. Kalau yang belajar mungkin tengah fikir pasal pelajaran dan sebagainya. Yang sedang buat kerja rumah mungkin tengah memikirkan Allahumma salli ala sayyidina, urusan rumah tangga dan sebagainya. Maka ada keperluan untuk tidur berehat seketika. Itu merehatkan akal sebenarnya, kerana untuk memberikan tumpuan ataupun tarkis ketika mana kita nak menghadap Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita solat zuhur nanti. Namanya solat zuhur tu dalam keadaan kita dah segar. Jadi qailulah ni umpama dipanggil refresh, untuk memberi kesegaran nanti ketika mana kita solat zuhur. Jikalau ada bagimu adat sembahyang tahajud, maknanya kalau kita biasa tahajud malam, maka tidur qailulah itu sebagai gantian bagi tidur yang sedikit di waktu malam. Jadi tidurlah. Mungkin lepas tahajud tu mungkin kita tak tidur. Masa tahajud mungkin pukul 3, pukul 4 pagi kita terus straight sampai subuh. Kemudian sampai sebelum zuhur, itu yang dipanggil qailulah, yang kita tidur sebentar. Baik. Ataupun berjaga malam. Maknanya kalau kita ada adat kebiasaan bangun malam, membuat kebaikan kerana tidur sekejap sebelum gelincir matahari, itu adalah sangat membantu engkau berjaga di waktu malam. Jadi Imam Ghazali kata, rahimahullah, kalau kita tidur qailulah itu sebenarnya juga sebagai apa? Sebagai suatu tidur yang kita dah dahulukan, untuk kita mudah bangun malam. Jadi siapa yang nak menjadikan kita panggil tahajud ataupun bangun malam itu, qiyamul lail itu sebagai apa? Sebagai suatu amalan, kita nak jadikan dia, maka kita boleh amalkan qailulah, tidur sebentar. Taib. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dikatakan tidur qailulah itu sangat-sangat membantu untuk kita bangun malam. Taib. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad juga disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Dia kata qailullah itu ma'unatan ala qiyamil lail, iaitu membantu untuk qiyamul lail. Kama anna fis sahuri, seperti mana orang bangun makan sahur itu ma'unatan ala siyamin nahar, iaitu membantu seperti mana orang yang berpuasa di siang hari. Kalau kita puasa, biasanya kita puasa Ramadan, maka ada sahur, maka sahur itu untuk membantu kita berpuasa, memberikan tenaga. Begitu juga dengan qailulah, tidur sebentar itu sebenarnya memberikan kesegaran ketika mana kita bangun di waktu malam untuk melaksanakan ibadah. Baik. Tetapi qailulah tanpa ibadah di waktu malam sama halnya seperti orang yang makan sahur tanpa puasa. Maka kalau kita qailulah tapi kita tak bangun malam, rugilah. Kan kita qailulah juga nak ikut sunnah orang-orang soleh, tapi malam kita tak bangun, jadi kita buat qailulah itu dengan niat supaya mengikut apa? Da'bus salihin, jejak langkah orang-orang soleh. Seperti mana kita bersahur, dengan tujuan mudah-mudahan sahur itu dengan keberkatannya memberikan kekuatan untuk kita berpuasa. Baik. Itu antara kegunaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ketika kegunaan qailulah tadi kita kata, sebagai refresh, sebagai pemberi semangat, pemberi tenaga untuk kita bangun malam.
Baik, apabila engkau tidur qailulah maka hendaklah engkau bangun sebelum gelincir. Itu dia punya syarat dia. Maknanya kita bangun, kita tidur qailulah itu, maka bangunlah sebelum zuhur. Tapi biasa ada orang terlajak sampai ke zuhur kan. Kalau kita di madrasah biasanya 5-10 minit sebelum zuhur kita akan kejut para pelajar supaya ambil wuduk, kemaskan diri, berzikir, berwirid, semata-mata untuk apa? Semata-mata untuk memberikan fokus. Kita buat sedemikian untuk mudah-mudahan nanti dalam solat sunnah qabliyah zuhur dan juga solat fardu zuhur itu mendapat apa? Mendapat fokus, mendapat khusyuk, Itu tujuan dia, bangun sebelum daripada zuhur. Jadi kadang-kadang ada yang bangun dah azan. Jadi kelam kabut. Jadi bangun qailullah itu sunnahnya adalah sebelum zuhur. Sunnahnya sebelum zuhur. Kalau terlajak macam mana Ustaz? Terlajak kita sekarang ada jam kan. Set jam kita. Kalau boleh jangan terlajak lah. Tapi kalau terlajak segerakan yang fardu. Segerakan yang fardu. Baik. Jadi hendaklah engkau bangun sebelum gelincir matahari, kemudian terus engkau berwuduk dan pergi ke masjid dan sembahyang sunnah tahiyatul masjid. Ini guna dia. Jadi kalau kita bangun sebelum zuhur, kita boleh hadir ke masjid, yakni sebelum masuk waktu solat. Kalau dah masuk waktu solat, maka terus saja solat sunnah qabliyah zuhur. Solat sunnah qabliyah zuhur. Ini kita nak syagalkan, kita nak bagi sibuk diri kita dengan ibadah. Maknanya kita dah bangun qailullah tu sebelum sedikit qubaili zuhri, sebelum sedikit daripada zuhur adalah untuk kita isi. Kalau kita datang ke masjid surau, tahiyatul masjid. Kalau hari ni kita solat di rumah, maka kita isi dengan zikir. Antara zikir-zikir yang disunnahkan untuk kita baca ketika zuhur, antaranya la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Diulang-ulang. Kalau boleh baca 100 kali, baca 1000 kali, baca 1000 kali. Ini untuk kita mengisi masa sebelum daripada menunggu zuhur. Baik. Dan engkau menantikan azan zuhur. Inilah yang ulama sebut juga berdasarkan daripada hadis, antara amalan yang para malaikat tidak sempat mencatatnya. Maksud tak sempat mencatat tu, terlalu banyaklah pahala dia. Bukan kata malaikat tak boleh tulis. Malaikat ni Masya Allah, Allah Ta'ala bagi arahan ketaatan ni, maka semua benda malaikat boleh buat dengan izin Allah Ta'ala. Bermaksud apa? Bermaksud orang yang menunggu solat, maknanya dia tunggu sehingga maknanya dia dah berada di tempat solat sebelum azan, sebelum waktu solat, dan kemudian azan, maka pahalanya adalah sangat banyak. Ini antara peluang-peluang yang boleh kita cari. Menunggu solat ni, pahala menunggu solat tu adalah besar ganjarannya. Baik. Apabila engkau mendengarkan panggilan azan zuhur, maka hendaklah kau menjawab perkataan muazzin. Kalau kita dengar azan, macam kita dah bincang yang sebelum inilah, yang dibincangkan dalam bab adab-adab. Maknanya ketika mana kita pergi ke masjid, kita bila dengar azan, kita walaupun sedang di rumah ataupun sedang berjalan kaki menuju ke masjid, sunnah kita menjawab azan. Jawab azan. Dan setelah jawab azan, baca doa habis azan, kemudian hendaklah engkau solat sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat, yakni dengan 2 kali salam. Pernahlah Ustaz, sembahyang 2 je boleh Ustaz? Boleh. Cuma kalau kita buat 4 ni, dia adalah ganjaran dia. Dia ada dia punya ganjaran yang besar disebut dalam hadis. Tuan-tuan boleh tengok antaranya yang disebut di dalam hadis Nabi SAW itu, inilah waktu dibukakan pintu-pintu langit. Waqtun tuftahu fihi abwabus sama, fa uhibbu ay yurfa'a li fihi. Dan Nabi SAW bersabda, maknanya Nabi sangat suka, aku ni suka ketika itu amal soleh aku diangkat ketika itu. Maknanya ketika amal soleh itu diangkat, Nabi melakukan amal soleh. Bila? Iaitu ketika mana waktu zuhur. Jadi waktu zuhur tu Nabi SAW menggalakkan kita supaya buat solat sunat 4 rakaat.
Solat sunnah dipanggil. Dia ada solat sunnah muakkadah, solat sunnah saja. Jadi dalam mazhab Syafi'i 2 rakaat. 2 rakaat ya, itu solat sunnah, dan 2 rakaat lagi adalah muakkadah. Jadi ada 4. Bahkan di dalam hadis juga disebutkan, dikatakan di sini, dan 4 rakaat sebelum zuhur ini disebut apa dia? Disebut juga sebagai hukumnya sunnat muakkadah, dan disebutkan akan kelebihannya berdasarkan daripada hadis Nabi SAW. Sesiapa yang solat, barang siapa yang mengerjakannya di dalam keadaan ia membaikkan akan rukuknya, sujudnya, maka salla ma'ahu 70,000 malakin, akan bersolat bersamanya, maknanya akan menyertai bersama dia itu 70,000 malakin, 70,000 malaikat, yastaghfiruna lahu ilal lail, yang mana akan memohon keampunan daripada Allah daripada waktu lepas dia sembahyang tu sampailah waktu malam. 70,000 malaikat mendoakan dia, masya-Allah, memohon keampunan. Baik, ini antara fadilat solat zuhur 4 rakaat qabliyah dipanggil ya. Setelah itu kerjakanlah solat zuhur berjamaah. Jadi usahakan berjamaah. Dan setelah itu kerjakan pula solat ba'diyah zuhur 2 rakaat. Ya. Dalam setengah riwayat Nabi SAW juga menyebutkan dari riwayat, maknanya buat 4 sebelum, maknanya qabliyah 4, ba'diyah 4. Maknanya kalau campur fardu 4, maknanya ada 12 rakaat kita sembahyang di waktu zuhur. Jadi ada ulama-ulama kaji ya, kenapa solat zuhur ni banyak solat sunnahnya? Kerana jarak antara solat subuh dengan zuhur ni jauh. Ya, kalau lebih kurang 6 jam kalau kita kira, lebih kurang lah. Kita tak kata tahdidan, tapi takriban, dekat-dekat. Dan dalam masa yang jauh ini, manusia sudah banyak lupa kepada Allah, cari rezeki, buat tu buat ni, sehingga datang menghadap Allah di waktu zuhur dalam keadaan apa? Penat dengan dunia. Maka ulama kata kerana itu disunnahkan buat 4 sunnah, 4 zuhur fardu, dan 4 ba'diyah. Masya Allah. Ini hikmah dia. Kenapa kita buat sampai 12 rakaat ni? Sebab ketika itu kita nak charge balik diri kita supaya banyak ingat kepada Allah. Ya, ada orang cari rezeki, dia ingat kerja dia itu, mendatangkan rezeki, sedangkan dia hanya usaha saja, yang mendatangkan rezeki adalah Allah. Nak balikkan perkara itu semula ya. Bahkan dalam hadis Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan, man shalla qabla zuhri arba'an, siapa yang solat zuhur sebelum zuhur 4 rakaat, ghufira lahu, diampunkan baginya dosa ya. Diampunkan baginya dosa. Dan juga dalam hadis yang lain dikatakan, siapa yang solat sebelum zuhur itu 4 rakaat, maknanya qabliyah zuhur itu, seperti apa? Seperti dia membebaskan hamba daripada Bani Ismail, maknanya hamba yang mahal. Itu nak ceritakan bagaimana besarnya ganjaran solat sunat qabliyah zuhur 4 rakaat dan juga ba'diyah zuhur ya. Bahkan ada yang kata siapa dari riwayat yang buat 4 sebelum zuhur 4, yang buat sebelum ba'diyah zuhur 4 ya, bara'atun minan nar, maka dilepaskan daripada api neraka Allah Taala ya. Kan amalan tu nampak macam berat, tapi pergerakan kita, kesungguhan kita, menggerakkan lidah kita, bukan lama pun solat sunnah ni ya. Jadi kita buat itu ya, ganjaran dia bara'atun minan nar, akan dibebaskan daripada api neraka. Masya-Allah. Pagi Allah dah ampun dosa, zuhur Allah ampun dosa lagi ya. Jadi mudahlah ketika itu perjalanan kehidupan kita, rezeki kita dimudahkan oleh Allah Taala. Baik. Selesai dah. Selesai. Kemudian kalau saya buat 2 macam mana Ustaz? Ada, saya pernah dengar juga tuan-tuan guru kita sebut, kalau kita buat 2 ya, adakah kita mendapat pahala tadi? Jawapannya, bila kita buat 2 hari ni, contoh qabliyah 2, ba'diyah 2. Besok kita buat qabliyah 2, ba'diyah 2. Maka kata ulama,
akan dicampurkan pada esok hari, maka ganjaran tu akan kita dapat juga, tapi esok lah. Kita nak hari ni kan, kita kalau boleh nak hari ni, sebab esok belum tentu kita hidup. Masya Allah, tu galakkan untuk kita salat qabliyah dan ba'diyah zuhur 4 rakaat. Baik, selesai. Kemudian maknanya habis solat kan, kalau nak duduk di masjid surau silakan, kalau ada kerja silakan selesaikan akan kefarduan tuntutan kita. Kemudian dituntut qabliyah asar 4 rakaat. Jadi asar dia ada qabliyah saja, dia tidak ada ba'diyah. 4 rakaat solat sunat qabliyah asar. Jadi dinamakan qabliyah asar ini 2 rakaatnya itu sunnah, 2 rakaatnya itu muakkadah. Ada sunnah 2, sunnah muakkadah 2, jadi 4. Itu menurut mazhab Syafi'i. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati seseorang itu, imra'an shalla, mana dia solat qabla al-asri arba'an, sebelum asar itu 4. Maknanya siapa yang solat asar 4, dia termasuk di dalam doa Nabi SAW. Nabi mendoakan rahimallah. Rahimallah. Rahimallah maknanya Allah rahmat dia, Allah kasih akan dia. Maka sungguh-sungguhlah engkau untuk mencapai yang sedemikian itu. Kita nak kejar solat sunnah sehari 12 rakaat. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Barang siapa yang solat sunnah dalam mafhum hadis 12 rakaat, maknanya qabliyah subuh 2, kemudian qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, kemudian qabliyah maghrib dan qabliyah isya, ataupun ba'diyah isya, maaf, ba'diyah maghrib dan juga ba'diyah isya. Kalau kita campur-campur tu lebih kurang 10 ke 12 rakaat. Maka dalam hadis ni katakan apa? Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah membinakan satu rumah di dalam syurga. Maka ulama kata rumah dalam syurga ni bukan macam rumah kita, kan? Maknanya rumah istana lah. Istana milik kita Allah Ta'ala bagi. Kita susah payah bagi nak mati, bagi nak erat kita cari rezeki kat dunia ni, semata-mata nak beli rumah, kan? Susah. Tapi solat sunnah 12 rakaat rawatib yang kita jaga, Allah telah binakan satu buah rumah, satu buah istana di dalam syurga. Jadi kita kena usahalah dapatkan peluang itu, di samping kita sibuk dengan dunia. Jadi kadang kita pening kepala nak buat loan sampai 30 tahun nak beli rumah ni, tapi Allah Ta'ala bagi rumah free dengan syarat kamu jaga solat sunat rawatib. Jaga solat sunat rawatib. Maka ulama mengatakan bila rumahnya dah ada di syurga, maka tuan rumahnya insya-Allah akan datang. Tuan rumahnya insya-Allah akan masuk syurga lah. Itu sebabnya bila kita buat sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW ini, yang disuruh oleh Imam Ghazali ini, sebenarnya satu benda yang sangat baik. Satu benda yang sangat baik. Baik, muka surat 74. 74. Maknanya Imam Ghazali rahimahullah, kalau di hujung muka 73 itu disebut apa dia? Jangan kau sibuk selepas solat asar kecuali seumpama pekerjaan yang telah kami sebutkan. Maknanya 4 perkara sebelum. Maknanya lepas asar ni dipanggil sebagai waktu untuk kita tahsil perkara-perkara rohani. Kita nak dapatkan perkara-perkara rohani. Kalau lepas subuh amalan sunnah, wirid dan sebagainya yang kita buat tu adalah untuk tahsil perkara-perkara dunia. Tapi lepas asar ni satu rahsia yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Lepas asar kalau kita berwirid, kita baca surah Waqiah paling kurang, kan? Kita baca Hizbul Bahar contohnya, ataupun ratib Syahir Imam Haddad rahimahullah, maka itu akan cepat menarik asrar Rabbaniyah, maknanya rahsia-rahsia kerohanian, rahsia-rahsia ketuhanan. Ini banyak orang sia-siakan waktu selepas asar. Habis ustaz tak boleh main bola, ustaz tak boleh main badminton, main basikal, boleh silakan. Dahulukan dengan wirid-wirid azkar, ratib-ratib yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Siapa yang biasa ratibnya membaca Quran, maka baca Quran selepas asar. Siapa yang biasa berwirid, berzikir, berselawat pada Nabi SAW selepas asar, buat
Itu sebagai kita panggil amalan yang boleh kita istiqamah walaupun sedikit. Kenapa? Kerana ada rahsia rohani dipanggil. Rahsia kerohanian itu banyak datang selepas asar. Baik. Tetapi jikalau engkau biarkan dirimu tidak teratur atau kosong daripada sebarang pekerjaan yang berfaedah, seperti halnya binatang, dan engkau tidak tahu apakah yang mesti engkau buat pada waktu itu, nescaya engkau akan menyesal. Sebenarnya antara perkara yang sangat dijaga oleh ulama-ulama para salihin, antaranya adalah waktu selepas subuh dan juga selepas asar. Kan waktu ni kadang-kadang kita tak berapa nak hirau sangat. Lagi-lagi masa PKP, lagi cuti pula. Allah, lepas subuh tidur kan, contoh. Lepas subuh tidur, lepas asar nak buat apa? Pergi pasar pula, contoh. Lepas asar lama Ustaz tak dapat medang, tak dapat minum. Jumpa kawan lepas asar, contoh. Jadi boleh, bukan kita kata tak boleh, tapi untuk kita mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, maknanya kita mengutamakan amalan yang boleh kita buat selepas asar itu, maknanya diisi dengan wirid, zikir, membaca, walaupun sekadar kita membaca suratul Waqiah, itu mudah-mudahan kita mendapat asrar, rahsia daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan kelebihan masa yang ada pada hari tersebut. Dan umurmu itu adalah modal, kata Imam Ghazali rahimahullah. Maka janganlah engkau menjadi seperti orang bodoh yang tertipu dengan kehidupannya, di mana setiap hari mereka bersuka-suka dengan bertambah banyaknya harta, sedangkan umur semakin berkurangan. Kalau macam umur saya ni tuan-tuan, macam umur tuan-tuan, semua kita semualah, umur senja kita panggil kan, umur asar, maghrib, isyak lah kita ni. Jadi kena banyak buat persediaan. Kena banyak buat persediaan, kena banyak kita tawakal kita kena banyak lah. Sangka baik kita pada Allah pun kena banyak. Baik. Jadi waktu asar ni antara waktu yang kita panggil apa? Waktu untuk kita mendapat rahsia-rahsia kerohanian. Jadi kita biasakan, lazimkan. Mungkin lepas solat asar, pukul hari ni kita solat asar contoh 4.45, 4.40. Habis tu pukul 5 kita wirid sampai pukul 5, 5 suku, 5.30. Lepas 5.30 tu kalau nak beli barang dan sebagainya silakan. Itu tidak menjadi masalah. Baik, apabila cahaya matahari 75, 75, apabila cahaya matahari sudah berubah menjadi kuning waktu hampir maghrib, maka bersegeralah engkau pergi ke masjid sebelum tenggelamnya matahari. Jadi menjadi ujian kita pada hari ini, bila mana nak maghrib lah, manusia sangat sibuk. Dan paling ramai orang hari ini, kalau nak maghrib paling ramai orang pergi pasar kan, paling ramai orang nak berpusu-pusu balik kerja, beli barang dan sebagainya. Jadi kita kena pandai susun. Sepatutnya masa maghrib ni, saya ingat lagi masa kecil-kecil dulu kan, bila maghrib ni memang mak ayah kita pernah suruh kita buat persediaan nak sembahyang, pergi masjid. Jadi amalan orang-orang dulu ni masya-Allah, walaupun mereka ni kita panggil belajar tu taklah tinggi mana, tapi pengamalan tu masya-Allah. Apa yang ulama-ulama ajar, walaupun mereka mengaji kitab tu tak banyak, tapi pengamalan, kekuatan amalan mereka itu maknanya lepas sebelum maghrib dah sampai suruh masjid dah buat persediaan dah. Dan juga waktu itu dipenuhkan dengan apa? Bermacam-macam tasbih dan istighfar. Dan kelebihan masa ini sama dengan kelebihan seperti mana selepas sembahyang subuh. Seperti mana Allah sebut dalam Quran, wasabbih bihamdi rabbika, dan bertasbihlah, memuji Tuhan kamu, qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, sebelum terbitnya matahari dan juga sebelum terbitnya, sebelum terbenamnya, sebelum tenggelam matahari. Baik, itu solat kita panggil amalan-amalan yang boleh kita buat selepas asar. Baik. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan baca olehmu sebelum tenggelamnya matahari itu, baca beberapa surah, wasyamsi waduhaha, wal laili idza yaghsha, kemudian membaca surah Falaq, surah An-Nas, kita baca muawwidhatan, surah-surah pelindung, supaya bila mana masuknya di waktu malam kita telah mohon lindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sangat suka benda-benda doa-doa, wirid-wirid yang mana kita
mengadu kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah. Apabila engkau mendengar azan maghrib, maka jawablah seperti jawapan yang telah kita sebutkan sebelum ini, banyak jawab azan. Jawab azan, habis saja menjawab azan, kita baca doa habis azan, tambah dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka 'inda iqbali lailik. Ya Allah, ya aku memohon kepadamu datangnya malam, wa idbari naharik, dan juga perginya masa ataupun waktu siang, wa huduri salatika, dan juga ketika datangnya waktu salat, wa aswati du'atik, dan juga mendengar seruanmu, antu'tiya Muhammadanil wasilah, supaya engkau berikan kepada Nabi SAW wasilah. Wasilah ni kata ulama adalah satu tempat kedudukan yang paling tinggi yang diberikan kepada Nabi SAW. Kenapa kita minta, Ustaz? Mudah-mudahan kita dapat duduk dekat dengan Nabi SAW. Kalau kita tak baca doa ni pun Nabi tak rugi, sebab Nabi memang Allah Ta'ala bagi tempat yang tertinggi dan terpuji di dalam syurga. Jadi kita minta ni mudah-mudahan kita dapat dekat dengan Nabi SAW. Wal fadilah, kelebihan, wasyarafa wad darajatar rafi'ah, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi, wa ba'athul maqam, dan juga berikanlah Nabi SAW itu kedudukan maqam al-mahmud yang terpuji, alladhi wa'adtah, yang telah engkau janjikan, innaka la tukhliful mi'ad. Setelah itu kerjakanlah solat fardu maghrib. Jadi dalam madhab Syafi'i, solat qabliyah maghrib itu sunnah, ba'diyah maghrib 2 rakaat sunnah muakkadah. Jadi walaupun sunnah, jangan suka-suka kita tinggal. Maknanya ada peluang, kesempatan kita buat, kita buat. Dan solat qabliyah itu biasanya ringkas dan pendek. Ringkas dan pendek, seperti mana kita solat qabliyah subuh kan, pendek saja. Kemudian segera selesaikan ataupun segera solat fardu maghrib. Kerana waktu maghrib ni pendek, jadi kena ambil peluang cepat. Dan kerjakanlah 2 rakaat ba'diyah selepas maghrib kan. Sebab maghrib 2. Kalau nak tambah silakan. Boleh tambah lagi 2 rakaat, nak buat solat sunat apa, ba'diyah lagi boleh, nak buat solat sunat taubat pun boleh. Kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerana ada riwayat-riwayat yang menyatakan akan kelebihan solat sunnah ba'diyah maghrib ini. Dalam hadis Nabi SAW itu disebutkan, siapa mafhum hadis, barang siapa yang solat sunnah ba'dal maghrib, salat ba'dal maghrib 6 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya, maknanya dia buat solat sunat ba'diyah 6 rakaat selepas maghrib, pahalanya sama dia beribadah selama 12 tahun. 12 tahun, Ustaz. Iyalah. Kita buat, kita usahakan buat. Kalau tak boleh nak buat 6 rakaat kan, kita buatlah sikit-sikit, buat 2, besok 2, jangan kita tinggal langsung. Maksudnya termasuk sekali dengan ba'diyah maghrib. Sebab itu solat ba'diyah maghrib ini maknanya siapa yang buat sampai 6 rakaat, maka dinamakan sebagai apa? Dinamakan sebagai solat sunnah awabin. Ini bukti orang yang awab, maknanya orang yang jiwa dia sentiasa kembali kepada Allah. Dia beza dengan taubat. Taubat ni kita kembali kepada Allah daripada dosa kita. Tetapi orang yang awab ataupun awabin, maknanya mereka yang mempunyai jiwa seperti mana jiwa para nabi dan rasul. Maknanya jiwa nabi dan rasul ni bukan kembali daripada dosa, tetapi kembali jiwa mereka ni daripada ghaflah, kelalaian kepada Allah. Itu dia makan solat sunat awabin. Kita ni kena banyak solat sunat taubat pasal kita banyak dosa. Tetapi bila kita buat solat sunat awabin, bukan kata kita jadi nabi rasul, tidak. Maknanya kita melakukan jejak seperti mana nabi dan rasul. Masya-Allah. Kedudukan, sebab tu kedudukan orang yang solat ba'diyah maghrib 6 rakaat ni tinggi kedudukan, sehingga dia bagi pahala 12 rakaat. Dan itulah yang dipanggil yang dipanggil sebagai nasiyatul lail, maknanya permulaan malam. Maknanya maghrib itu kita perbanyakkan amal ibadah. Kalau kita tidak, dia panggil nasyiatul lail. Nasyiatul lail maknanya
permulaan malam, jadi kita mulakan dengan ibadah-ibadah solat sunnah 6 rakaat ba'da maghrib kan. Jadi itu menjadi kita panggil persediaan kita ketika itu untuk kita menyambut malam ini sebagai pesta ibadah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya, kalau kita lihat, ya, para salihin, orang-orang soleh, para aulia Allah, ya, tok guru kita, maknanya persediaan mereka nak bangun solat malam tu bermula kesungguhan dia daripada maghrib. Kalau maghrib pun kita dah lemah longlai, kita kata maghrib pun kita dah menyerah diri, maka malam tu susah kita nak bangun. Tapi kalau maghrib tu kita dah sungguh-sungguh, maknanya ada niat, maka insya-Allah untuk qiyamul lail tu sangat mudah. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, siapa yang ada mengikuti kuliah dan sebagainya, itu tidak menjadi masalah. Kalau memang perlu kepada majlis ilmu, maka itu yang terbaik. Jadi kalau ada kuliah di Masjid Surau, dengar ikut. Itu untuk mengisi malam kita, mengisi maghrib dan isyak. Nasyiatal lain. Taib. Ditanya Nabi SAW daripada maksud ayat Quran, dalam surah Sajdah ini, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una khaufan wa tama'an. Maksudnya mereka merenggangkan lambung-lambung mereka, maknanya badan, ya, maknanya badan mereka ini, lambung ni badan tepi kita ni lah, belah rusuk ni, 'anil madaji', daripada tempat-tempat tidur. Mereka bangun lah, maksudnya mereka bangun daripada tempat-tempat tidur, yad'una rabbahum, mereka memohon kepada Tuhan mereka, ini Allah Subhanahu wa taala, khaufan wa tama'a, dengan takut dan tamak, maksudnya bersungguh-sungguh tamak kepada pahala, tamak kepada ibadah. Lalu Nabi SAW menjawab, golongan itu apa dia? Maknanya orang ibadah yang dibuat itu apa dia? Iaitu sembahyang di antara maghrib dan isyak. Solat di antara maghrib dan isyak. Kerana sembahyang pada ketika itu menghilangkan dosa pekerjaan yang sia-sia di permulaan siang. Jadi sebab itu, ya, bila mana kita dah banyak bekerja di siang hari dan lalai lupa pada Allah, maka antara cara kita nak kafarah balik dengan melaksanakan solat sunat awabin tadi, ataupun kita mengekali antara maghrib dan isyak itu dengan perbuatan ataupun amalan-amalan yang berfaedah, seperti kita mendengar kuliah, seperti kita membaca Al-Quran, berwirid. Sebab itu Nabi SAW bukanlah kita kata melarang secara total, tidak, tapi menegah para sahabat, maknanya lepas maghrib ni sampai isyak, maknanya jangan isi dengan benda-benda yang tidak elok, ataupun jangan berkata yang tidak elok. Maknanya berkata yang sia-sia. Isilah dengan ibadah-ibadah yang kenapa pengisian antara maghrib dan isyak waktu yang sangat pendek itu sebenarnya adalah boleh mengkafarah dosa-dosa kita di siang hari. Dan apabila masuk waktu isyak, ya, maknanya setelah azan isyak, maka solatlah qabliyah isyak 4, ya, dan juga kalau nak buat 2 pun tidak jadi masalah. Siapa yang mampu 4, buat 4, ya, kerana ada ganjarannya, ya, dan juga ba'diyah hanya 4. Baik, solat sunat ba'diyah 6 rakaat selepas isyak, selepas maghrib, ya, bukan selepas isyak, selepas maghrib. Jadi dia adalah solat sunat mutlak, solat sunat yang tidak ada niat yang tertentu. Jadi kalau kita nak buat 2 rakaat dengan niat ba'diyah, kemudian 2 rakaat dengan niat taubat, ataupun niat solat sunat awabin, ya, tidak menjadi masalah. Kalau kita buat solat sunat istikharah waktu itu tidak jadi masalah. Dan buat solat sunat hajat waktu itu pun tidak jadi masalah. Masalah kita tak solat saja. Itu masalah kita. Jadi bila kata niat mutlak, yang penting sempurnakan 6 rakaat, maka tergolong kita ini mudah-mudahan di kalangan awabin, ya, orang-orang yang sentiasa jiwanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka kelebihannya sangat banyak. Di antaranya disebutkan di dalam sebuah hadis, inna du'a bainal adzan wal iqamah la yurad. Sebab itu kita kena ambil peluang. Allah Taala memberi masa-masa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masa-masa mustajab doa ni, dia ada beberapa keadaan. Ada yang dinamakan keberkatan tempat, ada yang namanya keberkatan waktu, ya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila kita berdoa bainal
di antara azan wal iqamah, azan dan iqamah, itu adalah apa? Itu adalah waktu yang sangat mustajab. Tapi orang biasa tak ambil peluang ini. Nak tunggu pergi Mekah baru nak berdoa. Nak pergi Mekah kena ada duit. Kan? Kita kena kumpul berapa ribu baru boleh pergi umrah. Ni sekarang tak boleh pergi pula. Jadi macam mana Ustaz? Manfaatkan, iaitu masa azan dan iqamah. Sebab itu orang tua-tua kita dulu ajar, bila azan suruh anak diam. Kalau ada TV, matikan TV. Kalau tengah buat apa, berhenti, dengar, jawab azan. Lepas azan, doa, itu adalah mustajab. Tapi ramai yang tak endahkan benda ni. Sedangkan itu masa antara yang Nabi sebut apa? Doanya la yuraddu, tidak ditolak oleh Allah. Kemudian hendaklah engkau mengerjakan sembahyang fardu isyak dan sembahyang ba'diyah isyak 2 rakaat. Kemudian ni kalau nak bacalah, maknanya kalau kita nak baca 2 rakaat ini dengan surah ini, silakan. Iaitu solat rakaat pertama sajadah ataupun surah Yasin, pada rakaat yang kedua boleh baca Al-Muluk ataupun Dukhan, ataupun kalau tak hafal buat saja ba'diyah isyak 2, selepas itu duduk sebentar membaca keempat-empat surah ini, sajadah, Yasin, Al-Mulk dan juga Dukhan. Ni surah-surah yang terbaik untuk dibaca di malam hari dan merupakan surah yang dilazimkan oleh Nabi SAW. Nabi melazimkan membaca surah-surah ini kerana kelebihannya yang sangat besar. Antaranya dalam surah Ad-Dukhan, siapa yang membacanya di malam hari maka akan ada 70,000 malaikat akan mendoakan dia daripada malam itu sehinggalah siang. Sehinggalah siang. Membaca 70,000 membaca surah Ad-Dukhan, maka diberi 70,000 malaikat mendoakannya sehingga siang hari, maknanya sampai subuh. Membaca surah Sajadah, apa dia pula Ustaz? Kelebihan dia antaranya disebut dalam hadis, man qara'a surata Alif Lam Mim Tanzil, maknanya Alif Lam Mim Sajadah lah, u'tiya minal ajri kaman ahya Lailatul Qadri. Maknanya seperti mana dia telah pahalanya seperti dia menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kan dalam bulan puasa malam Lailatul Qadar itu kadang-kadang kita tak sempat nak cari, maka carilah dengan apa? Membaca surah Sajadah selepas solat Isya. Dan surah Al-Muluk seperti mana yang tahu, yang membaca surah Al-Muluk maknanya selamat daripada azab kubur, dan membaca surah Yasin pada setiap malam. Siapa yang baca surah Yasin menuntut keridaan Allah dalam mafhum hadis, fahuwa maghfurun lahu, dia diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu kita buka pagi hidup kita dengan keampunan, kita tutup malam pun dengan keampunan daripada Allah, maka selesailah kehidupan kita pada hari itu mendapat keampunan daripada Allah. Mudah-mudahan kita masuk di kalangan orang-orang yang rabih, orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Baik. Akhir sebelum kita tutup muka surat 78, dan jikalau engkau berazam untuk bangkit sembahyang malam tahajud, maka akhirkan sembahyang witir. Kalau kita nak bangun nanti malam, kita nak solat tahajud, maka lewatkan sedikit solat witir. Tetapi kalau kita dah biasa witir selepas isyak, silakan. Kemudian selepas isyak gunakan masa untuk muzakarah, mutalaah kitab, dan jangan buang masa dengan bermain-main dengan perkara yang tidak berfaedah. Jadi sekadar itu insya-Allah perbincangan kita adab selepas adab persediaan untuk menunaikan solat lima waktu. Jadi insya-Allah nanti soalan kita akan jawab dalam Facebook, insya-Allah kita akan reply. Jadi mudah-mudahan apa yang telah kita bincangkan pada hari ini memberi manfaat yang besar dalam kehidupan kita, menambahkan kedekatan kita pada Allah, dan yang paling penting kita amal untuk bekalan kita menuju akhirat insya-Allah. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kita buat ni menjadi asbab Allah Taala angkat wabak COVID-19 ini segera insya-Allah. Yang baik daripada Allah, kurang lemah ini kekurangan di saya sendiri. Maaf minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.